Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah, pada saat ini kita sedang merayakan sambutan Hari Kebangsaan, bermula dengan sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos dan kini sambung dengan Hari Malaysia sebagai sambutan ulang tahun pembentukan sebuah negara berdaulat Malaysia yang kini terdiri pada Persatuan Melayu atau dikenal sebagai Semenanjung Malaysia, kini Sabah dan Sarawak. Kita tahu dalam konteks sejarah bahawa pada asalnya Persatuan Malaysia ini menggabungkan bukan saja entiti politik yang ada sekarang, Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, bahkan juga Singapura. Tapi pada tahun 1965 Singapura keluar pada Persatuan Malaysia atas sebab-sebab tertentu yang telah pun menjadi sejarah. Namun kewujudan Persatuan Malaysia yang saat ini kita sambut sangat penting dalam konteks membina suatu kesatuan politik serantau. Artinya melalui Malaysia, Singapura dan Borneo sendiri mendapat manfaat daripada penjajahan, mendapat kemerdekaan melalui pakatan ataupun masuk dalam pertubuhan Persatuan Malaysia. Jadi saya kira itu satu rahmat besar, kerana kita tidak boleh bergantung terus pada kuasa asing, khususnya Inggeris di Borneo. Itu dalam konteks faedah yang saya kira penting disedari, diinsafi oleh semua rakyat Malaysia bahawa kita berada dalam satu persatuan negara yang menggabungkan beberapa entiti politik serantau. Dan ini bagi saya membina satu kekuatan, kerana Malaysia sendiri dalam konteks ASEAN atau Persatuan negara-negara di Asia Tenggara ini sebenarnya banyak didukung oleh Malaysia sebagai salah satu negara yang kuat mendukung dan memberikan pimpinan dalam ASEAN sendiri. Maka itu kita harus mempertahankan kedaulatan dan maruah negara kita sebagai negara yang bukan saja merdeka, bahkan menjadi pemimpin, menjadi tonggak dalam pakatan ASEAN terutamanya. Dan dalam hubungan dengan negara kita sendiri, bagi masyarakat, bagi warga negara Malaysia, inilah peluang terbaik untuk kita menunjukkan kehebatan kita yang terdiri dari pelbagai kumpulan etnik utama Melayu, Cina, India dan puluhan etnik di Sabah, di Sarawak, orang asli. Ini semua menjadi suatu rahmat besar, kepelbagaian dalam kesatuan. Kita perlu menghormati, perlu saling bersepahaman bahawa dengan latar belakang yang berbeza dalam soal bahasa, agama, soal budaya, amalan, adat resam dan sebagainya, itu tidak harus dijadikan batu penghalang untuk kita hidup dalam keadaan yang harmonis, kerana sesuai dengan ketentuan Allah, fitrah Allah sendiri yang menjadikan manusia ini dalam bentuk pelbagai keturunan, pelbagai bangsa, dengan maksud li ta'arafu, untuk saling berkenalan, bukan sekadar berkenalan dalam konteks warna kulit, bahasa semata-mata, tetapi juga dalam konteks mengenal pasti kekuatan etnik atau kumpulan bangsa lain untuk diangkat menjadi nilai tambah. Dan kita sekarang mempunyai satu kebersamaan menggemblengkan kekuatan yang ada dalam pelbagai aspek ketamadunan atau peradaban kita, baik soal bahasanya, soal budaya, soal adat resam, soal sistem nilai, yang pada hemat saya keseluruhan itu masih dalam konteks yang satu, kerana kita berada di alam Melayu. Dan alam Melayu ini sejak ribuan tahun sudah menjadi wilayah tamadun, wilayah peradaban yang menandai satu kesatuan nilai walaupun berbeda-beda etniknya. Inilah saya kira kekuatan yang mesti dijadikan landasan, asas untuk kita terus mempertahankan dan memperkukuh negara kita, bukan menjadikan sedikit kelainan ciri itu sebagai unsur untuk kita berpecah, unsur untuk kita melalui hal tuju sendiri-sendiri. Maka itu dalam hubungannya dengan kekuatan negara kita, pancang-pancang kenegaraan kita yang telah pun
perlembagakan dalam perlembagaan persekutuan khususnya, dan dalam pelbagai akta itu patutnya menjadi pegangan supaya apa-apa yang telah diperuntukkan perlembagaan itu jangan kita jadikan isu untuk merungkaikan, untuk melemahkan struktur ataupun susunan masyarakat dan rakyat negara kita. Soal ketetapan raja-raja sebagai pimpinan, raja perlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, dan hak-hak sah kaum-kaum lain. Ini antara tunjang dan perlembagaan yang harus dipastikan menjadi tali pengikat. Andai kata hal-hal asas ini coba dirungkaikan, coba dirobek, dirombah dan dirubah, saya kira kita akan meruntuhkan struktur sosial yang sudah dikira mantap. Dan dalam hubungan itu, kedudukan kita sebagai negara yang dihormati di mata dunia dengan kelebihan-kelebihan tertentu harus juga dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi untuk kita membina kekuatan Kediri dalam soal ilmu, dalam soal pendidikan, mengangkat yang kita katakan kearifan setempat atau kebijakan setempat dalam pelbagai ilmu. Kajian-kajian telah menunjukkan adanya ilmu teknologi, ilmu perubatan, ilmu pengurusan dalam teks-teks lama, termasuk pada batu bersurat. Dan buktinya juga apabila UNESCO mengiktiraf beberapa karya persuratan kita, selain sejarah Melayu atau surat Salatin, Hikayat Hang Tuah, surat Sultan Kedah, Abdul Hamid Kedah, kemudian yang terakhir ialah kitab Bedil. Ini menunjukkan teknologi persenjataan tinggi yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan, dan kita harus bertolak pada warisan utuh yang telah ada itu untuk membina kekuatan baru sejajar dengan globalisasi. Atau bilang globalisasi, saya ingin mengingatkan, jangan kita hanyut dalam arus globalisasi, tetapi hendaklah kita juga menyumbang sesuatu. Saya selalu mengingatkan, jangan hanya berpegang pada globalisasi barat ke timur, tapi kita sebagai orang timur harus juga menyumbang globalisasi timur ke barat. Ini tujuan kita nak mengangkat kearifan setempat, kebijakan setempat dalam pelbagai bidang. Dan ini merupakan kekuatan seluruh warga negara untuk mengembelingkan asas-asas kehebatan yang ada itu. Jadi saya berharap bahawa dengan sambutan kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia, kita meningkatkan perpaduan, meningkatkan keutuhan jati diri. Kita jangan hanyut dalam global sehingga lupa pada asas-asas jati diri negara kita, soal agama, soal budaya, soal sistem nilai, soal falsafah dan pemikiran kita, agar kita tidak menjadi bangsa yang hanyut dalam arus globalisasi. Dan akhirnya saya menyuruh agar para penonton dan anggota masyarakat di Malaysia khususnya, juga masyarakat di luar Malaysia umumnya, teruslah mengikuti siaran TV Al-Tamim yang menjadi wadah untuk kita mengupas isu-isu sejarah, isu-isu kenegaraan, kebudayaan, sains, teknologi, keagamaan, supaya dapat kita cambahkan minda kita dengan budaya ilmu untuk menjadi masyarakat dan warga negara yang utuh. Itu saya kira sangat penting dalam suasana kita menyambut kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia. Binalah masyarakat dan warga negara yang bersandarkan budaya ilmu.